Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal maut alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah berfirman dalam suratul Jumaah yang bermaksud sesungguhnya kematian itu yang kamu cuba lari daripadanya pasti akan menemui kamu. Jadi para jemaah penonton yang dirahmati Allah, hari ini kita berada dalam siri akhir kitab Al-Azkar, walaupun kitab ni belum tamat ya. Siri aja sudah tamat hari ini. Kita sambung perbincangan beberapa perkara yang berkaitan dengan keuzuran, sakit dan kematian. Jadi tajuk hari ini kita nak bincangkan ialah berhubung dengan apakah hukum kita menyebarkan berita-berita kematian. Mengapa saya bangkitkan tajuk ini? Kerana mutaakhir ini sebilangan kita suka membaca hadis-hadis daripada internet. Jadi keluarlah hadis-hadis yang berbentuk melarang. Contohnya disebutkan dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan lagi sahih, iaitulah hadis daripada Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Huzaifah, jika saya meninggal dunia nanti, maka jangan kamu beritahu kepada sesiapa pun, kerana saya bimbang ianya termasuk di dalam an-na'yu. Na'yu ini ialah menyebarkan berita kematian. Na'yu ni asalnya meraung-raung. Kerana kata Sayyidina Huzaifah, kerana saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang na'yu. Na'yu ini ialah orang meraung kematian. Bila dengar berita kematian, meraung-raung dia, meronta-ronta dia. Jadi berdasarkan hadis ini, setengah mereka memahami bahawa tak boleh kita sebarkan berita kematian. Itu satu. Yang keduanya, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan juga dalam kitab At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, iyyakum wan na'ya fa inna na'ya min amalil jahiliyah. Rasulullah bersabda, berhati-hatilah kamu terhadap na'ya. Na'ya ini sebar berita kematian, dan bila orang dengar meraung-raung, meronta-ronta. Kerana an-na'ya itu, ini adalah kerjaan, ini amalan orang jahiliyah, zaman jahiliyah punya amalan. Baik. Maka kata mereka yang salah faham terhadap hadis ini, kata mereka hadis ini melarang kita sebarkan berita kematian. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini Al-Azkar, kata beliau, jangan kita lihat satu dua hadis sudah bikin hukum, kerana terdapat hadis-hadis sahih yang lain yang menceritakan sebaliknya. Ada hadis yang menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyebarkan berita kematian. Mana hadisnya? Kata Imam Nawawi, rawaina fi kitab as-sahihain, kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebarkan perihal kematian Najasyi, Raja Habsyah, kepada para sahabatnya. Kisahnya begini. Najasyi ini adalah Raja Habsyah
yang masuk Islam, beriman kepada Allah. Asalnya Najasyi ini adalah ahlul kitab, orang yang mengikut ajaran kitab Nabi Allah Isa alaihi salam. Jadi kemudiannya beriman kepada Allah, masuk Islam. Ya. Jadi Najasyi ini walaupun duduk di Habsyah, berita kematiannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah mendengar berita kematian Najasyi ini, baginda pun beritahu kepada para sahabat. Malah Rasulullah mengajak sahabat-sahabat untuk menunaikan solat jenazah secara gaib ke atas jenazah Najasyi. Jadi inilah kata para ulama, julung-julung kali solat jenazah gaib yang dilakukan, dan itulah kali pertama dan kali akhir Nabi melaksanakan solat jenazah secara gaib ke atas jenazah Najasyi, yang kita pada hari ini dalam mazhab Syafi'i mengamalkan solat jenazah secara gaib. Baik, yang kita nak fokuskan bukan solat jenazah gaib itu. Yang kita nak fokuskan ialah Rasulullah membuat pengumuman kepada para sahabat tentang kematian Raja Habsyah. Dan Najasyi itu bukan namanya. Najasyi ini istilah raja tu. Macam kita di Malaysia ni kan kita panggil Sultan. Kalau di United Kingdom dia panggil King ataupun Queen. Kalau di Iran dia panggil Shah. Kalau di setengah negara Parsi dia panggil Kisra. Itu istilah dia. Kalau di India aja banyak raja. Raja Gopal, Raja Kumar. itu India. Jadi di Ethiopia, Habsyah ni mereka gelar Najash. Baik. Jadi matilah Raja Habsyah ni. Disolatkan, disebarkan berita kematian. Dan ini disebut dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, menunjukkan ada pandangan tentang menyebarkan berita kematian itu tak salah. Ya, tak salah. Malah kata Imam Nawawi dalam kitab ini, sebahagian besar ulama dan juga ulama-ulama Syafi'i mengatakan sunat kita memberitahu perihal kematian seseorang kepada kaum keluarga, kaum kerabat, kawan-kawan, kerana dengan tujuan untuk meramaikan orang bersolat ke atas jenazahnya dan mendoakan si mati. Sunat kalau tujuan demikian. Itu yang dalil yang pertama. Dalil yang kedua disebutkan juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahawa Nabi SAW satu ketika ada orang meninggal dunia yang dikebumikan pada malam hari tanpa pengetahuan baginda Rasul. Kisahnya berlaku kepada seorang petugas masjid. Dalam riwayat menyebutkan seorang lelaki, ada riwayat mengatakan dia seorang perempuan. Ringkas ceritanya, petugas masjid, kalau kita hari ini istilahnya tok siap masjid, meninggal. Jadi bila tok siap masjid ni meninggal, ini zaman Nabi, zaman Nabi, lalu Rasulullah SAW tidak melihat kelibat hamba Allah itu. Lalu Nabi tanya sahabat-sahabat, mana pergi pak cik ni? Pak cik yang biasa bersih masjid ni, mana dia? Lalu sahabat beritahu, dia meninggal malam tadi dan sudah dikebumikan. Tengok bagaimana sabda Nabi. Sabda Nabi, afala kuntum adzantumuni bi. Mengapa kamu tak beritahu pada saya? Sebab apa tak beritahu pada saya? Di situlah hujah kita tak salah beritahu tentang berita kematian. Barangkali mereka tak beritahu ni sebagaimana salah faham yang kita sebutkan tadi. Takut jadi an-na'yu. Nanti ada yang meraung meronta pula dengan kematian. Jadi itu salah faham ya. Sehingga ucapan Nabi, afala kuntum adzantumuni bi, sebab apa kamu tak maklumkan pada saya? Bukan itu saja, malah Rasulullah minta sahabat-sahabat tunjukkan di mana kubur pak cik tu.
dan Rasulullah bersolat di sisi kubur itu. Nabi semayang di sisi kubur, semayang jenazah lah di sisi kubur tu. Itu sebabnya kalau kita kadang-kadang lewat datang orang dah ke bumi, boleh kita semayang di sisi kubur itu, boleh. Tidak bid'ah dan tak salah ya. Yang cuma kita nak fokuskan di sini ialah menyebarkan berita kematian ini, kata Imam Nawawi, bukan suatu kesalahan. Malah penulis kitab Hawi dari kalangan ulama Syafi'i menjelaskan ada dua pendapat dalam kalangan ashabuna Syafi'i mengenai masalah disunatkan memberitahu dan mengumumkan perihal kematian seseorang. Ada dua pandangan ya. Maka kita berpegang kepada pendapat sunat untuk dilakukan, dibuat pengumuman atas kematian supaya ramai orang yang hadir untuk bersolat atas jenazahnya dan mendoakannya. Sunat kita beritahu supaya ramai yang boleh hadir, ramai yang dapat mendoakan. Inilah yang kita lihat pada hari ini. Jadi ini tuan-tuan ni ingat ya, kita bimbang kalau salah faham nanti akan menjadi huru-hara dalam masyarakat. Contoh ya, ada yang salah faham, pegang pada hadis yang tadi, dia kata Sayyidina Huzaifah ni orang hebat zaman Nabi. Dia kata kalau saya mati jangan sebar berita kematian, kerana saya dengar Nabi larang buat begitu. Dia pun pegang pandangan itu. Takdir kata yang meninggal itu mak ayah dia di kampung, tak diberitahunya pada adik-beradik yang lain. Apa perasaan adik-beradik lain? Tidakkah ini akan menyebabkan dipanggil perbalahan dalam keluarga? Jadi abang long pun balik kampung, mana mak meninggal dah minggu lepas, kenapa tak beritahu kami? Tak boleh, Nabi larang. Jadi balah. Ataupun kematian pak saudara, matilah mak dia, pak saudara datang, Pak Long datang, Pak Long tanya, mana mak kamu mat? Lama Pak Long tak dengar berita dia. Dia kata dah sebulan dah mak meninggal Pak Long. Tak beritahu ke Pak Long? Tak boleh Pak Long, haram. Kata Pak Long, sampai hati kamu tak beritahu kami, padahal itu darah daging. Pak Long sendiri tergamak, dah jadi masa muka. Ini kita perlu maklum supaya tidak timbul fitnah, tak timbul dipanggil huru-hara dalam masyarakat. Jadi kita menyarankan supaya masyarakat kita hari ini jangan baca satu hadis sudah bikin hukum sendiri-sendiri. Ya, ini banyak berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Banyak salah faham. Sampai ada yang melarang solat jenazah di kubur. Dia pandai-pandai bikin hukum. Dia kata Rasulullah melarang kita menjadikan kubur tempat ibadat. La haula wala quwwata illa billah. Yang dilarang oleh Nabi jadikan kubur tempat ibadat itu orang sembah kubur. Sekarang ni kita bukan sembah kubur, kita solat untuk jenazah dalam kubur. Faham? Bukan kita sembah kubur tu yang dilarang oleh Nabi. Jangan jadikan kubur tempat ibadat mereka. Macam golongan-golongan Buddha, Hindu yang bubuh colok di kubur, sembah kubur, itu dilarang oleh Rasul macam tu. Ini kita solat jenazah di kubur. Ada yang salah faham hari ni, dia kata tak boleh solat jenazah di kubur tu. Ini salah faham yang banyak berlaku ya. Baik. Seterusnya, bab seterusnya ialah bab mengucapkan takziah. Bila berlaku kematian para jemaah yang dirahmati Allah, antara perkara yang sunat dilakukan ialah mengucapkan takziah. Yang kita nak bincang hari ini, kata Imam Nawawi dalam kitab ini, adakah takziah itu cukup dengan sekadar takziah ataupun bagaimanakah cara terbaik untuk kita mengucapkan takziah? Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sebelum bincang bab ta'ziah ini, kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam kitab Imam Tirmizi dan Sunan Al-Kubra karangan Al-Imam Al-Baihaqi, sepotong hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda,
Man azza musaban falahu mithlu ajrih. Sesiapa yang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah, maka dia mendapat pahala seperti pahala orang yang terkena musibah tu. Kita dah bincangkan dahulu, orang yang ditimpa musibah ni kalau dia sabar, Allah berfirman dalam Quran, innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan kepada orang yang sabar bila ditimpa musibah, dia reda, dia sabar, pahalanya tak terhitung. Banyak pahalanya tak terhitung. Jadi kita menazza, kita beri ucapan takziah, bertakziah kepada mereka yang ditimpa musibah, pahalanya seperti pahala orang ditimpa musibah tu. Baik, itu yang pertama. Namun demikian kata Imam Nawawi, hadis ini daif. Walaupun daif, untuk jadi amal tak ada masalah. Sekadar untuk kita mengambil fadailul a'mal, sebagai jalan beramal. Yang keduanya kata Imam Nawawi lagi, kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Tirmizi daripada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, man azza thaqla khusya burdan fil jannah. Siapa yang bertakziah kepada perempuan yang kematian anak. Biasa orang kematian anak ni, ibu-ibu yang mengandung ni biasanya jiwanya luluh, runtuh. Ialah anak yang dia sayang, yang dikandung, yang dikandung kan. Lalu sesiapa yang bertakziah kepada ibu-ibu yang kematian anak, maka nanti akan diberi kepadanya selimut di syurga Allah. Diberi padanya selimut di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain pula disebut dalam Sunan Ibnu Majah dan Sunan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan daripada Amr bin Hizam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda, ma min mu'minin yu'azza akhahu bi musibatihi illa kasahu Allah azza wa jalla min hulalil karamati yaumil qiyamah. Ma min mu'minin yu'azza akhahu bi musibatihi. Mana-mana orang beriman yang bertakziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah, nanti Allah pakaikan kepadanya kasahullahu azza wa jalla hulalil karamati yaumal qiyamah. Dipakaikan perhiasan-perhiasan kemuliaan pada hari kiamat. Ini kelebihan kalau kita bertakziah. Baik, yang kedua, adakah takziah itu dengan menyebut takziah saja? Kata Imam Nawawi, apa makna takziah? Kata Imam Nawawi, takziah ini adalah menasihati orang yang ditimpa musibah tu untuk bersabar. Itu tujuan takziah. Kita nak nasihatkan supaya dia sabar. Kerana orang yang sabar ni pahalanya tak terhitung. Jadi kita suruh dia sabarlah. Kalau tidak nanti sia-sia pahala. Itulah kata Imam Syafi'i, musibah paling besar sekali ialah sudahlah dia ditimpa musibah, dia mengongot pula, pahala pun tak dapat, dosa pula dia dapat. Itu musibah yang paling besar. Sudahlah dia ditimpa musibah, kadang-kadang kematian, kehilangan. Satu, keduanya pahala tak dapat. Ketiganya dosa pula bertambah. Itu musibah paling besar sekali. Jadi sunat kata Imam Nawawi, takziah ini ialah kita nak menasihati si mati, keluarga si mati tadi, waris-warisnya supaya bersabar. Itu tujuan pertama. Yang kedua, nak menghiburkan keluarga yang meninggal, nak hiburkan mereka dengan tujuan nak meringankan beban dan kesedihan mereka. Itu antara tujuan kita bagi takziah. Jadi yang pertama, nak menasihatinya supaya sabar. Yang kedua, nak menghiburkan keluarga tadi,
nak ringankan beban dan kesusahannya. Dan juga antaranya ialah dipanggil nak berkongsi kesedihan, kemurungan tu. Sebab sungguh tuan-tuan ya, ada orang yang kadang-kala bila ditimpa musibah ada yang bunuh diri, tak tahan. Jadi ini tujuan takziah tadi. Dan ini kata Imam Nawawi, kita hukumnya sunat. Hukumnya sunat, menasihatinya dan berkongsi sedih, berkongsi rasa. Dan ini termasuk dalam firman Allah dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, Allah berfirman, wa ta'awanu, dan bertolong-tolonglah kamu dalam perkara taqwa. Kita kena tolong orang dalam alal birri wat taqwa, dalam kerja kebaikan dan ketakwaan. Takut nanti hilang dia punya ketakwaan, akhirnya datang kekufuran, bunuh diri. Ini boleh bawa kepada kufur. Ya, berlaku kemurungan yang melampau sehingga ada orang yang tak lalu makan, menyeksa diri pun ada. Yang paling dahsyat, bunuh diri. Ini tujuan takziah. Dan ini juga kata Imam Nawawi, selain termasuk dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, Allah suruh kita tolong menolong dalam kerja kebaikan dan kerja takwa. Ini juga termasuk dalam hadis yang sahih, sabda Rasulullah, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah akan sentiasa menolong seorang hamba yang menolong saudara-saudaranya yang lain. Jadi kita tolong orang, Allah tolong kita. Ini termasuk dalam sabda Nabi, Allah akan sentiasa menolong seorang hamba yang menolong saudaranya. Jadi kita tolong menenangkan dia. Moga-moga nanti kalau kita ditimpa musibah, kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bertakziah ni hukumnya adalah sunat. Kemudiannya, adakah takziah itu sekadar dengan menyebut takziah? Di sinilah kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab ini, ucapan takziah ini tidak terbatas. Tak terbatas dengan kalimah takziah semata-mata. Malahan kata Imam Nawawi, apa sahaja lafaz boleh dilakukan. Apa saja lafaz boleh dilakukan dengan tujuan tadi. Apa tujuan takziah tadi? Nak mengingatkan, nak menasihatkan supaya orang ditimpa musibah tadi sabar. Yang keduanya nak menghiburkan, nak meringankan beban. Jadi apa saja ucapan lafaz yang niatnya nak meringankan beban, nak berkongsi rasa, itu juga dianggap takziah. Buktinya kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, buktinya berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kata Imam Nawawi ini adalah lafaz takziah yang terbaik. Ini lafaz takziah terbaik. Baik. Di mana hadisnya? Hadisnya kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Rasulullah, kalau tak silap saya bernama Ruqiyah. Waktu itu Ruqiyah punya anak kecil. Jadi anak kecil ni meninggal dunia. Jadi meninggal dunia dah anak ini. Maknanya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu putri Rasulullah ni menghantar utusan untuk memberitahu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang wafatnya cucu baginda tadi. Jadi disampaikanlah berita kepada Rasulullah tentang kewafatan cucu baginda. Itu yang kita sebut tadi dah. Tak salah kita sampaikan berita kematian. Jadi disampaikanlah berita kematian kepada Rasulullah. Tengok macam mana Nabi menenangkan putrinya. Lalu Nabi sebut kepada utusan tadi, wakil tadi,
Nabi kata irji' ilaiha fa akhbirha anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in in 'indahu bi ajalin musamma famurha faltasbir wal tahtasib. Sabda Rasulullah kepada wakil puteri baginda tadi, Nabi kata baliklah kamu kepada puteri saya dan sampaikan khabar padanya, beritahu padanya anna lillahi ta'ala ma akhadha wa lahu ma a'ta. Maknanya sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah beri, dan setiap kurniaan Allah itu ada tempoh masanya. Setiap pemberian Allah ada tempoh masa. Maka suruhlah anak anda saya bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Tengok macam mana Nabi memberikan ucapan takziah tadi. Jadi takziah ni bukan selain kita sebut takziah, kita juga boleh menenangkan waris-waris tadi supaya sabar, redha. Jadi Nabi sebut kepada puteri baginda, sesungguhnya milik Allah apa yang Allah beri dan milik Allah apa yang Allah ambil. Nabi sebut sesungguhnya milik Allah apa yang Allah ambil dan milik Allah apa yang Allah beri, dan tiap-tiap pemberian Allah ada tempoh masanya. Bersabarlah olehmu dan harapkanlah balasan dari Allah. Jadi inilah yang kadang-kala kita pun tulis dalam WhatsApp kita kan. Bila dengar kematian saudara mara ke, sahabat-sahabat ke, kawan-kawan ke, kadang-kala kita post kepada waris-warisnya. Apa kita kata? Semoga rohnya dihimpunkan bersama dengan para salihin, diangkat darjatnya di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk di sisi Allah. Jadi kita pun pesan sabarlah atas ujian ini, redalah dengan segala yang telah berlaku. Itu namanya nak menenangkan warisnya. Jadi waris pembaca, terima kasihlah, dia rasa ada orang yang berkongsi sedih dan rasa dengannya. Di situ dapat mengurangkan tekanan jiwa dia. Sungguh tuan-tuan ya, dia rasa kurang kerana merasakan sebahagian bebannya telah dirasai bersama. Sungguh jangan tak percaya ni. Sebab ada orang yang bila dia tak punya kawan, dia rasa dia seorang saja. Sebab kita hidup ni kena berkawan, dan inilah hidup bermasyarakat. Jadi sebagai anggota masyarakat, kita pun sama-sama berkongsi. Kerana dia tengok supaya dia merasakan sebahagian bebannya sudah dirasakan oleh orang-orang yang bersama dengannya, merasai kesedihan kematian. Baik, itu cara, kata Imam Nawawi, ini lafaz takziah terbaik yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh faham dia? Jadi tak semestinya takziah. Jadi betul lah tuan-tuan tulis tu. Kadang-kadang tuan-tuan tulis dalam WhatsApp itu bahawa almarhum ini punya jasa yang baik, orangnya baik, pasti akan dihimpunkan dengan orang yang baik-baik. Kemudian pesan pada keluarganya, bersabarlah atas ujian Allah Ta'ala. Bersama-samalah kita mendoakan, dan kami sering mendoakannya agar dihimpunkan dengan para solehin. Jadi keluarganya pun ucapkan amin, terima kasihlah atas doa dan ucapan. Nampak tenang dia. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi menggunakan kalimat tiap-tiap pemberian Allah Ta'ala itu ada tempoh masa. Jadi ingatkan keluarga tadi, jangan meroyan sangatlah, jangan nak meraung lebih-lebih lah. Sebab ini semuanya pemberian Allah, ini semuanya pinjaman dari Allah. Allah berhak beri, Allah berhak ambil. Itu tak? Saya ingat lagi kata kawan-kawan saya,
tin dalam tidak, sardin dalam tin pun ada expired date. Tuan-tuan duk makan roti pun ada expired date ya. Ini kan pula nyawa kita ada expiry date dia ada. Itu yang pertama dalilnya tuan-tuan. Kemudian antara dalil yang lain lagi disebutkan oleh Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, kami sebutkan dalam kitab Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan daripada Muawiyah bin Qurrah bin Iyas daripada bapanya, bahawa Nabi SAW satu hari mencari salah seorang sahabat. Nabi cari sahabat ni lama tak jumpa, mana dia pergi. Lalu mereka beritahu, ya Rasulullah, dia kehilangan kematian puteranya. Jadi bila dah meninggal anak dia, dia rasa sedih sangat-sangat. Orang panggil down. Memang tuan-tuan, setengah orang Arab ni dia macam setengah masyarakat yang anak laki-laki ni baginya segala-galalah pewaris dia. Jadi Nabi SAW bila dengar begitu, Nabi pergi menziarahi laki-laki tadi, laki-laki yang kematian anak lelakinya. Sehingga kan Nabi tanya, mana hamba Allah ni lama tak nampak. Sewaktu Rasulullah SAW mengunjungi sahabat ni tadi, Nabi bertanya, ya fulan. Nabi tanya tak bagaimana anak ni tadi. Ialah macam kita tanya, mati sebab apa, meninggal sebab apa, berapa umurnya, tanya dia. Kemudian Nabi bersabda, ya fulan, wahai fulan, ayyuma kana ahabba ilaika, mana satu yang kamu suka, antamatta'a bihi umuruka, mana satu kamu suka. Yang pertama, dipanjangkan umur anak itu supaya kamu dapat berseronok-seronok dengan dia sepanjang hayat kamu, atau la ta'ti ghadan baban min abwabil jannah ila wajadtahu qad sabaqaka ilaihi yaftahuhu laka. Mana satu kamu suka, anak tu panjang umur, kamu dapat berseronok-seronok dengan dia kah, atau anak itu nanti esok-esok hari kiamat dia datang bukakan satu daripada pintu syurga. Sehingga kan dia bekerja-kerja nak bukakan pintu syurga itu untuk kamu. Mana satu kamu suka? Qala, lalu kata laki-laki tadi, ya Nabi Allah, bal yasbiquni ilal jannah fayaftahu hali lahwa ahabbu ilayya. Ya Nabi Allah, mestilah saya suka kalau dia pergi mendahului saya untuk membukakan pintu syurga buat saya. Itu yang saya lebih suka. Lalu sabda Nabi, fadzalika laka. Jadi anak yang pergi dulu tu, itulah bahagian kamu di sana. Ini cara Nabi menenangkan orang yang kematian. Ini juga termasuk dalam makna takziyah, kerana nak menenangkan orang yang menghadapi musibah tadi. Tuan-tuan tengok cantik tak bahasa Nabi. Nabi kata, wahai fulan, mana satu kamu suka? Dipanjangkan umur anak tu, kamu dapat bermain-main dengan dia, atau anak tu pergi mendahului kamu untuk membukakan satu daripada pintu-pintu syurga. Sehingga bila kamu ke sana, wajadtahu, kamu tengok dia dah bergegas bukakan pintu untuk kamu tu, mana kamu tak? Jadi kata lelaki-lelaki tadi, mestilah saya tak. Kalau tuan-tuan, mana tak? Mestilah kita tak. Anak tadi membukakan pintu syurga untuk si ayah, si ibu. Di situlah kita lihat bahawa takziah ini bukan sekadar menyebut takziah, tetapi bagaimana kita nak menenangkan orang yang ditimpa musibah. Jadi saya rasa itulah yang dapat saya kongsikan. Imam Nawawi dalam kitab ini menerangkan beberapa lagi lah panduan, pedoman ya tuan-tuan ya, cara bertakziah yang dilakukan oleh golongan salafus soleh, alim ulama, bagaimana mereka bertakziah. Jadi yang tuan-tuan buat dalam WhatsApp, dalam Insta, dalam FB, bila dengar berita kematian tu kan tuan-tuan, macam mana menenangkan si mati itu sebenarnya adalah suatu daripada kaedah kita bertakziah. Moga-moga kita masuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah tadi,
sesiapa yang bertakziah kepada orang yang ditimpa musibah nanti akan dipakaikan kepadanya pakaian kemuliaan di hari akhirat. Sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan dan kongsikan. Terima kasih kepada Surau Bank Islam yang menjadi host utama dalam rancangan kita ini, dan semoga dapat kita bertemu pada siri yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.